Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit teknikal analisis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So hari ni Zul akan tunjukkan ke mana sebab apa kita dah breakout kita punya support iaitu 44k. Expected kita akan 42. Adakah 42 akan bounce balik atau tidak? Nanti Zul akan tunjukkan sedikit data untuk anda faham apakah pergerakan long term dan short term untuk Bitcoin dan apakah boleh berlaku seterusnya untuk pergerakan yang lebih worse dalam kripto sekiranya kita break it this level. So di level ni tu akan tunjukkan apakah pentingnya level ni untuk bertahan. Kalau kita gagal bertahan, meaning kita akan expect kita boleh drop terus sampai around 20k balik ke dalam kawasan sebelum kita buat higher high. Tu kan, let's go kita pergi ke chart. Sebelum ke chart kita akan review dulu di total market cap. So inilah total market cap apakah berlaku untuk dalam tempoh 24 hours hari semalam. So total market cap currently berada di bawah di 2 trilion. Tu bila kita nak breakout balik bawah 2 trilion, macam cakap whatever price total market berada atas 2 trilion, meaning kita expected bull run ataupun kita bullish momentum adalah strong, tapi sekiranya kita drop balik bawah 2 trilion, meaning kita expected bear momentum adalah regain strength untuk push price more ke bawah. So untuk volume sikit hari semalam 89 saja, kemudian BTC drop daripada 42 ke 41, Ethereum daripada 19.5 ke 19.3. So kita tengok untuk cara summary untuk ringkasan dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam ataupun hari Khamis punya pergerakan. Hari ni hari Jumaat. So untuk hari Khamis kita meningkat 0.04%, tapi apapun kita tengok untuk the whole week ataupun satu minggu ni daripada 2.16 ke 2.00 tu dropping yang kata drastic untuk weekly. Tu untuk volume juga berkurangan 29 ataupun 39 tu good untuk kata volume drop. Sebab apa? Kita punya total market drop, sekiranya total market drop kemudian volume tinggi, volume meningkat, sebenarnya kita akan nampak another kata candle rate yang ke bawah push yang lebih panjang. So untuk volume yang berkurangan bagus sebab pun daripada 100 lebih ke 89, so meaning kita expected untuk kita berada di point yang good untuk buat another support sebelum kita buat kata kenaikan. So untuk BTC juga drop hampir 0.2. So harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di mana? Bitcoin berada di 43.6, sedikit below pada 44k. So meaning kita dah breakout. So ke manakah arah pergerakan downtrend untuk Bitcoin? Adakah kita akan support? Adakah kita breakout? Nanti kita akan tunjukkan di chart. So untuk dalam tempoh 24 hours Bitcoin drop 0.07. Untuk lain-lain coin Ethereum still lagi 0.8, tapi pun daripada 35 ke 3.2 drop dengan banyak juga daripada hampir 300 dolar. Untuk BNB 2%. Untuk Solana 0.27. Untuk SRP Cardano dah drop balik daripada 1.2 ke 1.09. Domini Cardano perlu berada di 1.2 untuk dia punya Cardano dalam profit. So okay, let's go kita pergi ke chart untuk Bitcoin sebab apa ada data penting untuk sharekan untuk anda. So inilah chart Bitcoin. So sudah cleankan beberapa chart sebab apa? Sebelum ni dia ada monitor channel, iaitu yang channel yang Zoom monitor adalah channel ini. Nanti tu akan pergi ke 4 hours kita akan tengok lebih detail. So sebelum ni tu ada monitor satu pergerakan channel ini. So mini channel ni dah pun breakout, iaitu yang ikutkan sebelum ini kita akan tengok swing high tu. So ni adalah yang sebelum ini, nanti tu akan tengok balik. Yes, monitor ini maknanya kita akan monitor pergerakan channel ini. Okey, so inilah channel yang tu monitor sebelum ni, yang menyebabkan sekiranya kita breakout channel ni, meaning kita akan expect price akan drop. So price dah drop. So untuk channel ni dah tak monitor. So currently kita nak tengok ke manakah arah pergerakan Bitcoin. Contohnya sebab apa? Kita dah breakout pun, kita dah masuk balik ke kawasan 44. Kalau sebelum ni di kawasan ini kita ada antara 42 dan 30. Don't expect kalau break ini kita akan bullish, break bawah kita akan bearish. So untuk current price kita berada di kawasan antara 44 dan juga 33k. So meaning kita berada di 44 dan 33k, kemudian kita breakout value bullish, kemudian price drop balik ke bawah. So price drop di bawah, adakah kita akan expect price akan drop balik 33? So tak expect akan jatuh 33, tapi yes kita boleh expect lagi dia boleh drop sampai at least 0.6. So first data kita tengok ke manakah arah pergerakan market. Kita akan ambil swing low to swing high, dan kita akan dapat kita punya support iaitu 0.6 0.7 Fibonacci, iaitu di kawasan ini. So meaning price boleh lagi drop. Untuk maximum drop adalah di kawasan ini. So meaning selagi mana price
drop kawasan ini consider lah good position untuk anda buy untuk long term punya pegangan. Tapi adakah anda perlu buy untuk sekarang? Untuk siapa yang masih dalam baru, yes boleh buy. Tapi untuk Zul, macam Zul akan holding dulu market. Sebab apa? Nanti petang nanti Zul akan buat khas satu untuk video untuk 4 year circle. Untuk hari ni, lepas habis video ni, Zul akan buat khas untuk video 4 year circle. Tu anda perlu tengok kenapa pentingnya, kenapa Zul tak buy Wyvern kawasan ni, disebabkan Zul holding Zul punya cash. Nanti Zul akan buat for your circle, nanti anda akan faham. So apa pun untuk hari ni, ini adalah kuartal pergerakan yang kita tengok, iaitu pergerakan at least Bitcoin boleh drop lagi ke kawasan ni, antara kalau ikutkan current price seperti dalam 0.38 ke 36. So meaning kita boleh drop kawasan ni sebelum naik. So adakah ini boleh berlaku? Yes, boleh berlaku. Tapi Zul expected now kita bertahan di 0.3. Kenapa penting di 0.3? Zul expected kita boleh bounce daripada 0.3 dan terus melakukan kenaikan, iaitu kita punya support iaitu 51, dan juga expected pergi ke 55 sebelum kita belum masuk betul-betul dalam bearish market. Iaitu nanti petang nanti Zul akan buat 4 years akan, nanti Zul akan terangkan itu lebih detail. Untuk currently, ini adalah pergerakan yang pertama. Kita akan nampak opportunity boleh price sampai 38. Tapi Zul expect yes boleh jatuh, tapi Zul more expect bertahan di 0.38 ataupun kawasan 41.5. Sebab apa? 41.5 adalah kita punya net support selepas kita breakout 46. Kerana Zul dapat 41, sama juga kita akan tarik Fibonacci daripada current high, iaitu high yang kata all time high 69. Kemudian kita akan tarik Fibonacci swing high to swing low 33. So meaning kita akan dapat ini, kita ada support itu di kawasan 46. Siapa ingat ini Zul pernah draw. So kita ini, meaning kita nampak ini pergerakan ni, iaitu price fail untuk bertahan di kawasan 46 ataupun lebih kurang 47 guna 46. Bila kita berada di 41 net support, so kita dah gagal resistance expectation, kita ada di support di ketuan 41. So 41 kalau ikutkan tadi kita ada Fibonacci iaitu di 0.3. So macam semalam, untuk pagi semalam tu dah cakap akan 0.3 adalah good potential untuk kita bounce. So now price berada di 0.3 dengan current low dan current high yang kita ada, kita akan dapat 0.3 iaitu 42.4 ataupun 42.5. So kenapa dah good potential untuk bounce? Seperti mana kita tengok di kawasan ini, apa yang berlaku iaitu price buat bottom, naik breakout kita punya 42 iaitu ataupun 4, kita punya 42, yes 42 kawasan ni 42k. Kemudian kita buat, nanti tu akan buatkan satu trendline balik untuk anda faham lebih drastic, anda faham lebih kuartal detail. So ini kita tengok macam mana price itu breakout kita punya ini, dan apa yang berlaku, price return balik kawasan sebelum dia bounce. So bounce ini dekat mana? So kita tarik Fibonacci swing latest high, latest low dan latest high masa tu expected 0.3. Kita tengok price ni berada di mana. Expectation price itu berada di 0.38 Fibonacci. Yes, kita expected boleh jatuh lagi 3832, tapi expected 0.3 adalah good bounce. Disebabkan apa? Kita dah breakout kita punya major resistance iaitu di 42 time tu. So untuk currently, untuk pergerakan, tu nampak pergerakan yang sama juga boleh berlaku di Bitcoin, iaitu pergerakan ini yang tu carangkan tadi, iaitu pergerakan di Bitcoin untuk bounce di kawasan 0.3. So 0.3 tu akan di 0.3 tu akan ni, tu akan delete dulu. Kita akan nampak pergerakan 0.3 iaitu yang mana yang draw tadi, iaitu 0.3 daripada current low. Daripada current low, the current high, kita nampak 0.3 iaitu di kawasan ini. Yes, maybe kita akan sikit drop di kawasan ni, sedikit wait sebelum dia melakukan kenaikan. So inilah yang position yang ditunggukan. Ada opportunity, adakah good buy untuk anda? Kalau anda first entry dalam rundu kita baru hari ni nampak gitu, yes consider anda boleh buy untuk kawasan hanya 20% saja dengan buy all in 20%. Sebab apa? Expected Dul pun untuk long term pun Dul akan exit semua position bila price sampai kawasan ni. Sebab apa? Dul expected untuk end of the year tahun ini kita akan nampak market expected kita boleh nampak price dalam 20k. Kenapa? Nanti itu di petang hari nanti Dul akan buatkan data for your circle, nanti anda akan faham untuk lebih detail. So apa untuk pergerakan hari ni ialah expectation boleh berlaku. So apa lagi data bearish yang kita ada? So anda perlu realize apakah pergerakan ni, adakah kita boleh price hitting. Sekiranya price tak hit kawasan ini, ke manakah price akan berlaku? Sebab apa kita ada bearish pattern iaitu yang ni. Sebelum ni tu dah tunjuk pun, iaitu kita ada bear flag. Bear flag ni expectation yang ini. So apa yang berlaku expectation untuk daripada, kita akan pergi ke daily kejap.
So ini pergerakan ini iaitu pergerakan bear flag. So bear flag ini ialah pergerakan price daripada atas ke bawah, kemudian buat consolidation, expected buat bear flag, so meaning price tu akan tend drop ke bawah. Sekiranya kita break line bawah ini, nanti tu akan buat satu line trend line lain yang ini. Okay. Trend line merah, sekiranya kita break trend line merah ni, apa yang berlaku dalam market? Yes, market boleh terus drop ke kawasan kita punya bearish market. Point of breaking, expected mana-mana point breaking, kita boleh jatuh balik dalam kawasan box orange ni untuk kata bearish market. So expected untuk end of the year kita boleh sampai. So ini adakah bila nak sampai? Yes, kita boleh lagi length, kita boleh tarik lagi line ni untuk naik. Expected kita boleh naik sampai kawasan ni, fall breakout kawasan ni, return balik. So return kawasan ni expected dengan drop kawasan tu. Meaning ini yang ditunggukan untuk last pump untuk easy market sebelum dia drop. Sekiranya dia drop terus, tak ada masalah. Apa yang tu ada sekarang ni, tu akan holding. Lepas tu cakap tu tak buy, dah lama tu tak buy. Tu last tu buy tu lah kawasan 42, iaitu masa price tu berada kawasan ni. Tu holding tu punya cash untuk tunggu opportunity di kawasan bawah ini. Sekiranya price naik, tu akan untung apa yang ada. Sekiranya price drop, tu akan holding semua aset yang ada dan tu akan invest lain untuk di kawasan bawah ni untuk buy, untuk reducekan punya average, untuk tunggu expected another bull run punya market. So inilah pergerakan yang anda perlu beware untuk pergerakan Bitcoin. So adakah 0.3 itu legit? So 0.3 kita tengok untuk channel ni, selalu channel ni kita akan tengok middle punya trend line. So middle punya trend line ni, kalau lu ambil yang ni, kita bawa yang ni, meaning kita nampak satu trend line garisan putus ni untuk daily. Tu meaning kita berada di pertengahan ini. So pertengahan ni apa? Sama juga macam tadi kita tengok, iaitu di 0.3 Fibonacci. Swing high to swing low kita ada berada di 0.3. So meaning ini adalah kawasan yang terbaik untuk Bitcoin regain balik naik ke atas. Untuk next push, supposedly kita akan tengok price tu berada whatever dalam kawasan trend line ni. Dan sekiranya kita nampak breakout ini meaning bermakna di kawasan 56, kita perlu exit market dan take profit. Disebabkan apa? Kita breakout bearish pattern. Expected bila dia breakout ni, siapa yang tengok dia punya channel dah tahu, sekiranya dia breakout ni apa yang berlaku, inilah tandanya kita perlu exit market. Sebab apa? Breakout ini naik atas, fall breakout dia akan turun balik, turun masuk dalam ni, meaning dia akan barulah follow kita punya, iaitu pergerakan ini, pergerakan daripada ini, fall breakout ke kawasan 26k. So inilah align dengan Zu punya analisis untuk 4 year circle. So untuk analisis 4 year circle di pukul 6 nanti tu akan release kan pukul petang nanti, expected review 11 malam nanti tu akan buat quarter khas untuk 4 year circle saja. Tu anda boleh review untuk tengok apakah kenapa tu cakap ini align dengan tu punya 4 year circle. So itulah pergerakan short term dan long term yang kita boleh tengok. So apakah dengan current price ke manakah arah? Adakah boleh bounce? Yes, kita ada opportunity untuk bounce. Sebab apa? Kita breakout kita punya major resistance di kawasan 44, breakout dan kita return balik. So return tu expected 0.3. Sekiranya 0.3 ni gagal bertahan, kita pergi ke bawah ni, meaning sekiranya break aja 0.3, meaning kita akan tunggu terus di kawasan 0.6 dan 0.7, iaitu dalam kawasan box kuning ni. Dan kita tak boleh breakout below daripada, kita tak boleh below dari, nanti tu akan delete dulu. Tu nak ambil yang ni, copy. Alright, iaitu yang ni, kita tak boleh breakout daripada line merah ni. Sekiranya kita breakout line merah ni, kita akan terus follow ke dalam 26 ataupun quarter support berdasarkan trajectory price yang tu buat tadi, daripada higher high higher low. Kita expected point breaking, kita akan drop dulu kawasan kita punya major support untuk Bitcoin, iaitu bearish market 26.14. So yes, tu ada quarter TC untuk berlaku, iaitu expectation untuk hujung tahun 2022 kita akan berlaku pergerakan ke dalam kawasan ni. So ada ramai yang kawan-kawan dia yang terdekat, betul boleh buy tak, bagi Zul bagi quarter Zul bagi nasihat satu je untuk tahun ni. Apa yang anda perlu buat, holding segala cash yang anda ada, dan juga holding segala aset yang ada. Nanti juga bila price naik kawasan ni, kita akan exit, kita akan TP dan kita akan step stop loss. Sekiranya price naik, kita akan untung lagi. Sekiranya price drop, kita akan exit market, kemudian kita akan buy di lower dengan cash yang kita holding dan dengan dana yang kita exit dalam market. Untuk siapa yang newbie masih baru dalam market, saya sarankan yes, anda holding dulu market. Tapi kalau anda nak kata nafsu nak buy tu ada juga, tak masalah, anda buy dulu 20% whatever coin yang anda nak. BTC, Ethereum, ada Cardano,
Solana. Whatever coin yang anda berminat nak buy dulu 20% saja. Lagi 80% modal itu anda hold untuk expectation 4 year circle. Sebab apa? 4 year circle itu akan effect anda punya decision. So petang nanti Zul akan buat 4 year circle punya aku kata market, dan anda tahulah kenapa Zul suruh anda holding dulu cash anda untuk buy. Untuk siapa yang dah lama, untuk yang lama holding saja aset, layan saja aset yang ada, jangan buy lagi untuk expectation untuk tahun ini. So itulah pergerakan Bitcoin untuk hari ni yang tu nak tengok. Hopefully dia bounce ini yang tu nak, iaitu tu nak itu expected sampai ke 65 dan 55 dan masuk untuk tu exit market, iaitu lock tu punya profit dan juga take tu punya modal. Untuk expectation kita akan drop another below berdasarkan 4 year circle punya 4 year circle punya analysis. So inilah pergerakan yang kita boleh beware. So untuk pergerakan ni, yes, kita boleh drop kekuasaan now tu nak tengok ialah 38 ni ataupun line ni adakah bertahan. Sekiranya line ini dapat bertahan, meaning kita akan expected price akan melakukan kenaikan. Sekiranya price itu drop kawasan ini, nanti tu akan buat satu trend line iaitu ini. Sekiranya price drop kawasan orange ini, so meaning kita ini yang tu merah, yang ini orange. So ini kita akan hijau, kita akan tukarkan kali hijau untuk expected. Inilah kita punya bulan kita expectation kita boleh bounce. Sekiranya kita break hijau ini adalah kita point untuk kita pump balik. So pump balik sampai mana kita nak tengok adakah legit untuk naik atas. Kita akan swing high to swing low. So kita akan dapat minor resistance. So price perlu break out balik kawasan ni. So apa ada kawasan ni? Kawasan ni ada balik kawasan kita punya support, iaitu dalam 47. Nanti tu akan 47 tu macam tinggi sangat. Nanti tu akan tengok balik swing high to swing low. Swing high to swing low. Harga paling bawah kita ada iaitu adalah kawasan ini. So kita tengok support ini skip below berada di kawasan ini. Alright, kita akan delete. So meaning dalam 46 hampir 47. So align dengan kita punya minor resistance iaitu di kawasan ini. So inilah Zul nak tengokkan pergerakan untuk currently. So ini lah kata expected ada pun support juga kali kan draw. Tapi better untuk kita drop. Kita akan call apa ni, swing low ini. Latest low, swing low dan swing high. So meaning kita ada expected untuk expected dalam support tu lebih kurang sama dalam dengan kawasan kita punya ni. So ni kita holding kita punya box ini untuk expected dalam 39 ataupun dalam 40k. So itulah pergerakan Bitcoin yang ditunggukan. Sekiranya kita dipping bawah, yes, kita akan 0.5 tu 0.5 pun kita boleh pump balik, iaitu tapi more kata bullish untuk momentum adalah 0.3. 0.5 mana? 0.3 sini 0.5 berada di 40. So meaning align dengan kita punya net support iaitu dalam 41.5. So amount tak banyak, lari sikit dah dalam 1k punya quarter gap. So guys, saya rasa itu saja untuk pagi ni, untuk terangkan analisis apakah yang Zul tengok dalam market. So apakah kata keputusan dalam pergerakan untuk confirmation. Confirmation kita tengok sekiranya BTC drop below trend hijau ni, meaning kita akan expect price akan terus drop ke kawasan 38.39 iaitu line merah untuk holding kita market. Sekiranya price tu break up bawah, meaning kita akan terus drop. Kita akan terus katakan bearish market. So untuk ni hopefully price boleh bertahan. So expect ada opportunity untuk berlaku bound disebabkan kita tengok RSI dah pun berada di mana. RSI ikutkan price ini, kita tengok KRD dengan RSI dah pun berada below. Kemudian di stock RSI pun expected kita akan sedikit regain. So yes, kita sedikit regain. So untuk hari ini adalah good buy. Untuk jangan buy lagi sebab apa? Di Bitcoin tu sedang tunggu untuk pergerakan iaitu bullish divergence. Ya, apa itu bullish divergence? Iaitu pergerakan di mana RSI buat lower low dan second drop dia buat higher low. So ini pergerakan dah uptrend. Kemudian di price Zul expected dia akan buat another lower low. So lower low macam mana? Kita akan tengok price di Bitcoin iaitu price, yes, kita akan tengok sedikit pump. Kemudian expected dia akan drop balik ke kawasan, expected mungkin drop ke kawasan 0.41 ni, iaitu price akan buat pergerakan apa? Buat lower low dan price buat another lower low. Tapi RSI buat higher low. So meaning inilah pergerakan yang kita buy. So untuk kali ni siapa nak buy 20% pun hopefully anda holding dulu. Nanti tu akan sharekan data buy tu di Bitcoin di punya Discord channel. So meaning untuk hari ni Zul expected mungkin kita akan ada another drop sedikit untuk di bawah. Maybe kita akan tengok sedikit lagi di bawah mungkin kita line ni untuk check up berdasarkan Fibonacci nanti. Fibonacci tadi 0.5. So 0.5 kita expect kat mana? 0.5 tadi kita akan draw daripada low ini to high 0.5. Yes, betul-betul di kawasan 41.2. So apa yang Zul expected? Yes, kita boleh lost position ni. Lost position ni kita akan tengok macam ni. Yes, dia kata sedikit bermain saja kawasan ni.
drop ke 41 iaitu price buat low dan higher low. Kemudian di RSI, apa yang tu nak tengok, RSI buat pergerakan ini iaitu pergerakan buat higher high, iaitu pergerakan daripada lower low, daripada buat lower low pump drop sikit buat higher low. So higher low di price buat lower low. So inilah barulah kita expected kita akan boleh buy dari Bitcoin. Itu juga akan tambah sedikit Bitcoin sekiranya ini berlaku. So guys, itu saja data untuk pagi ni. Apa yang tuan expected dalam market, yes, kita expected boleh sikit lagi drop ataupun hari Jumaat. Kemudian hari Sabtu Ahad ni, sekiranya hari Sabtu Ahad kita drop, sekiranya kita jatuh hari Sabtu dan Ahad, meaning kita akan buat bullish gap. So bullish gap tu align dengan kita punya another negative bullish. Kemudian kita expected kita akan nampak juga bullish divergence. Tu meaning kita boleh buy nanti di kawasan 41.2, hampir 42 ataupun 41k adalah good position to buy nanti. Walaupun nanti kita akan tunggu dulu data bullish. Di data bullish nanti tu akan sharekan untuk next review ataupun aku kata sebaik saja data itu ada, nanti tu akan sharekan tu punya di Discord channel. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. So jumpa lagi petang nanti tu akan buat satu khas review untuk 4 year circle. So guys, jumpa lagi, like and subscribe. Assalamualaikum, bye bye.